Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Okey, jadi hari ini saya terpanggil untuk membuat satu video penjelasan kepada persoalan berkaitan dengan pembayaran JKP tambahan. Okey, saya rasa ini saya tidak mengkhususkan sangat untuk JKP tambahan sebab saya pergi secara general untuk GKP Sentul itu sendiri. Okey, jadi persoalan yang timbul adalah kenapa bayaran tidak masuk lagi ke dalam akaun bank, sedangkan tarikh bayaran adalah pada 25 hari bulan Mac 2021, iaitu semalam lah. Okey, jadi banyak persoalan timbul, bank ni ada yang dah masuk, bank ni ada yang belum masuk dan sebagainya lah. Jadi isu berkenaan dengan bayaran kepada akaun bank penerima ni sebenarnya saya dah ulas dalam beberapa video saya yang lepas untuk Bantuan Prihatin Rakyat, Bantuan Prihatin Nasional, Aisina, Alistari dan juga sebagainya lah. Jadi benda ni adalah penjelasan berulang. Okay. Mungkin saya anggap yang pemohon JKP tidak berada dalam grup Aisina dan sebagainya lah, jadi mungkin mereka terlepas pandang. Okey, jadi yang pertama, saya dah buat semakan panel bank bagi pihak lembaga hasil dalam negeri adalah CIMB Bank. Jadi apabila 25 hari bulan pihak lembaga hasil menghantar arahan pembayaran kepada bank untuk membayar kepada pemohon ataupun penerima JKP tambahan ni, jadi pihak bank akan mula melakukan pembayaran. Okey, yang pertama, penghantaran penerima adalah berperingkat. Jadi tak semestinya, contoh katalah suami isteri dua-dua layak JKP 1 dan JKP 2.0. Jadi tak semestinya kedua-duanya akan dapat dalam masa yang sama, sebab dia mengikut nama pemohon, yang mana nama pemohon ni dia bukan ikut abjad ABC dan sebagainya. Itu adalah ikut kriteria ataupun urusan dalaman pihak lembaga hasil dalam negeri. Apabila dia menghantar nama tersebut kepada pihak bank, CIMB Bank, panel bank lembaga hasil, baru mereka akan membuat bayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya katakan bahawa CIMB adalah panel bagi pihak lembaga hasil dalam negeri, jadi sebab tu hari ni sekitar awal pagi tadi orang menggunakan perkataan sotong dan sebagainya, sebab tu banyak pemohon dan penerima JKP ni yang menggunakan akaun di CIMB Bank, anda mendapat bayaran yang sangat awal. Sebab apa? Dia adalah direct credit, dia bukan instant, dia bukan ni, dia instant lah, dia direct credit. Maksudnya bila dia orang buat posting untuk pemasukan bayaran, terus dapat. Sebab apa? Sebab sama bank yang sama. Kenapa pula bank-bank lain lambat? Contohnya diorang pertikaikan Maybank, Public Bank, Bank Islam dan sebagainya. Sebab kita kena ingat, pembayaran bagi bank lain adalah menggunakan kaedah IBG, Interbank Giro. Interbank Giro mengambil masa paling lama selama 1 hari. Secepat adalah dalam beberapa jam, yang mana jika pembayaran dilakukan pada waktu pagi sekitar jam 5 petang, pemohon sudah boleh menyemak akaun dan anda mungkin akan menerima bayaran pada lewat petang ataupun pada sebelah malam. Tapi ini bergantunglah pada proses clearing dan sebagainya. Sebab tu bank selain daripada CIMB Bank, anda akan menerima bayaran anda lebih lambat berbanding dengan pemohon penerima di CIMB Bank. Itu yang kedua yang anda kena faham. Yang ketiga, bila saya beritahu pasal ABG, ramai mempertikaikan di grup lain lah, contohnya sebagai Aisina dan sebagainya lah. Kenapa tak guna instant? Kenapa guna IBG? IBG ada macam floating lah, beberapa jam ataupun 1 hari. Okey, sebabnya pemindahan wang ni melibatkan kos, dia bukannya percuma dan sebagainya. Kerajaan perlu juga membayar kepada pihak yang menguruskan, itu IBG ni, untuk kos untuk memindahkan wang kepada akaun penerima. Jadi setiap perkara, setiap bayaran yang berlaku ni, dia ada kos dia. Kalau menggunakan instant, kos dia lebih tinggi. Menggunakan IBG, kos dia lebih rendah. Itu yang saya nak cuba sampaikan. Sebab tu kerajaan memilih
melalui lembaga hasil, melalui KPSP dan sebagainya, sebarang pembayaran daripada government dia akan menggunakan kaedah IBG sebab penjimatan kos. Cuba bayangkan GKP tambahan saja kita ada lebih 880,000 penerima. Kalau satu pembayaran untuk satu penerima, kos dia adalah 50 sen, 800,000, kiralah berapa banyak yang kerajaan perlu tanggung. Sama juga macam air sinar, berapa juta, 8 berapa juta hari ni kalau tak salah saya. Kalau satu charge 50 sen, bayanglah 8 juta berapa dia ni. Kalau instant transfer lagi mahal charge dia. Jadi sebab tu kerajaan melalui agensi yang berkenaan, lembaga hasil, KPSP dan sebagainya, menggunakan IBG kerana IBG ni ada charge tapi lebih murah berbanding dengan instant. Jadi saya harap rakan-rakan GKP saya ni tidak lagi menanyakan macam bank mana dah masuk, kenapa Maybank simpan pulai tak masuk lagi, RHB Kulai dah masukkan belum sebagainya, sebab ia tidak ada kena-mengena sebenarnya dengan bank. Seperti yang saya katakan, jika nama anda sudah sampai kepada pihak bank akan membuat pembayaran dan kemudian bergantung kepada bank apa yang anda guna. Kalau anda guna CIMB, bayaran secara terus, tapi kalau anda guna bank lain, bayaran dia mengambil masa. Jadi tidak perlu bertanya di dalam tanya, tak ada masalah, terpulang hak masing-masing, tapi soalan tu sebenarnya kurang relevan sebab kita tak boleh nak membuat perbandingan yang sahabat kita di sana, macam saya kata tadi lah, suami dan isteri dan sebagainya, kita tak boleh buat perbandingan sebab data pembayaran tu sangat eksklusif, dia tidak datang sekali, dan bank itu sendiri pun sangat eksklusif, dia tidak boleh melakukan pembayaran secara instan terus, dia mesti mengambil masa. Jadi seperti yang sudah maklum, bayaran bagi sebarang bantuan adalah bayaran secara berperingkat. Jadi saya percaya dia akan mengambil masa sehingga seminggu ataupun 2 minggu kerana data penerima adalah sangat besar, iaitu 800,000 orang. Jadi buat saya makan anda dari semasa ke semasa, ataupun anda boleh pergi ke bank dan ataupun jika anda menggunakan e-banking dan sebagainya, anda boleh mengaktifkan notification. Maksudnya apabila ada wang masuk, anda akan menerima SMS. Kalau anda tidak pasti, anda boleh rujuk kepada bank yang anda guna untuk aktifkan function tu. Okey, jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Saya harap saya dapat bantu memperjelaskan mungkin kekeliruan ataupun salah faham ataupun teori yang kurang tepat ni lah. Jadi terima kasih banyak kerana menonton. Lupa nak cakap awal-awal tadi, bagi yang baru datang, saya mohon anda untuk subscribe, dan bagi yang datang lagi sekali menonton, Alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Jadi insyaAllah buat saya makan daripada semasa ke semasa. Jika dalam tempoh 2 minggu masih tidak dapat lagi bayaran, anda boleh rujuk kepada pihak lembaga hasil dalam negeri bagi mengetahui status. Contohnya dah lulus tapi cuba tanya kenapa bayaran masih belum masuk, mungkin gagal kredit disebabkan menggunakan akaun syarikat dan sebagainya lah. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih lagi sekali. Terjumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.